Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini kita teruskan dengan topik seterusnya iaitu sukatan kecenderungan memusat ataupun dalam textbook awak boleh tengok bahagian measures of central tendency. Okay, when we learn centers of tendency, sebenarnya awak kena tahu cara untuk dapatkan 3 nilai iaitu mean, mode dan median. And I hope all of you already familiar with these 3 terms. Bukan 3 ukuran ni lah kan. Jadi macam tajuk ni lebih kepada ulang kaji. Okey, tadi mean tu apa dia? Mean adalah, okey, mean kita tandakan dengan X bar, ditakrifkan dengan summation of X divide with N. Iaitu data kita tambahkan semua, bahagikan dengan bilangan data. Okey, kalau kita tengok contoh. Data menunjukkan baki selepas ditalak perbelanjaan oleh sebuah keluarga. So, ada yang belanja baki dia 624. Cari mean baki. Jadi, untuk dapatkan mean, apa yang kita buat adalah kita tambah semua sekali baki. Bahagikan disebabkan ada 6 data. Jadi, kita bahagikan dengan 6. Jadi, kita katakan X bar adalah 515.53. Okey. Dalam textbook, kalau awak tengok, the algebraic short formula, okay, for population, maksudnya sebelum ni dalam minggu pertama kita dah tengok apa itu mu. Mu adalah mean populasi. Jadi saya nak awak biasakan diri bila jumpa nilai mu, ia adalah mean populasi. Jadi bila mean populasi, okay, summation of X bahagikan dengan N. Di mana kalau N besar macam ni, it refer to number of population. Dalam population tu ada berapa unsur ataupun ada berapa individu, ada berapa objek. Okey. Dan kalau sebelum ni kita jumpa X bar kan. Kat sini saya gunakan X bar. X bar pula adalah mewakili mean sample. Sample mean. Okay. Sample mean is usually report to one or more decimal place. Then and always have appropriate unit associated with it. Okay. Jadi, kalau ingat balik dalam minggu pertama sebelum ni, kalau awak ingat, mu ni adalah mean juga. X bar pun adalah mean. Tapi awak kena bezakan, mu adalah mean populasi dan X bar adalah mean sample. Dan kalau ingat balik, okay, mean populasi adalah the measurement that represent the parameter. Ingat lagi tak parameter? Dan X bar measurement that represent the statistic. Okay, the symbol X bar indicate that the observation of the subset of N from the population have been averaged. Maksudnya kita dah average dah. Okay, X bar is fundamentally different from mu because sample from population can have different value for their sample mean. Iaitu, ia boleh berbeza dari satu sampel ke satu sampel yang lain dalam populasi. Katakan kita ada satu populasi yang besar. Okay, this is population. Okay, dalam satu populasi yang besar, kita ambil satu N yang kecil. Dan kita kira nilai mean. So, kita akan dapat X bar 1. Dan kita kira lagi nilai mean. Kita akan dapat X bar 2. Dan seterusnya. Okay, the population mean, however, is constant for a given population. So, kalau mu ni kita dah bagi dengan semua population. Tetapi kalau X bar, kita ambil sampel yang kecil, kemudian kita carikan mean. Okay, jadi again consider the small
theoretical population, katakan kita ada, yang ni populasi lah walaupun kecil, tapi yang ni sebagai contoh je kan. Kita ada populasi berapa unsur ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita ada 8. Dan kita pilih sampel bersaiz 3. Jadi, kita ambil 5, 3 dan 4 sahaja. Jadi, bila kita kira S bar akan dapat 4. Dan kalau kita ambil sampel 684, kita kira S bar kita akan dapat 6. Jadi kalau kita buat macam ni, kita ambil 3 yang kecil. Okey, sebenarnya terdapat 56 possible sample of size 3 yang kita boleh ambil daripada populasi. Okey, only for sample has sample mean the same as the population mean. Okey, jadi yang ada populasi maksudnya ada 4 sampel sahaja yang mempunyai mean sample yang sama, iaitu 5. Iaitu mean sample kalau kita tambah yang ni lah. Okey, yang ni the first possibility. Jadi kalau kita ambil dengan sengaja, sampel 3, 6 dan 7, kita kira nilai mean dia, kita akan dapat 5. Begitu juga yang kedua ni, kita akan dapat 5. Okey? Setiap mean sample is a unbiased estimate on mu. Maksudnya daripada mean sample yang kita kira, kita boleh estimate the value for mu. But depends on the value included in the sample and size sample for its actual value. We would expect to average all possible x to be equal to the population parameter mu. This is in fact the definition of unbiased estimator. That's why dalam chapter yang ketiga nanti, kita akan tengok macam mana kita nak estimate the value for mu using X bar. Okay, maksudnya kalau kita nak kira bagi populasi yang besar, kalau kita nak kira nilai mean populasi adalah sangat susah. Sebab besar kan? Ataupun kita katakan memakan kos yang tinggi. Jadi alternatifnya bagi para researcher, dia ambil beberapa mean sample. And then from this mean sample, dia akan estimate the value for mu. Yang itulah yang kita akan belajar dalam kos statistik nanti. Okay. Yang tu pada chapter ketiga dan seterusnya. Jadi, kita tengok sukatan kedua pada iaitu median. Median ni saya rasa tak ada masalah. Jadi, apa untuk cari median? Okay, first kita kena susun dulu dalam tertib menaik atau menurun. Biasa menaik lah kan? Okay, bila dah susun, so kita tengok sukatan yang berada di tengah-tengah. Okay, kalau N ganjil macam ni, sukatan ke tengah dia macam ni. Kalau N genap, okay, 2 cerapan di tengahnya. Kita tengok contoh 1.5. Okey, jadi untuk pelajar A, pertama sekali kita susun. Saya suka kalau data sikit macam ni, awak cancel je kiri dan kanan. 10 cancel 8, 71, 14, 42, 16. Jadi kita dapat yang berada di tengah adalah 26 dan juga 31. Jadi untuk dapatkan median, 26 tambah 31 bagi 2, so awak akan dapat 28.5. Dan untuk pelajar B, okey, bila you dah susun akan dapat macam ni. Jadi kita cancel je lah kiri kanan, 38, 72, 6, 3, 4, 4. Jadi kita dapat yang berada di tengah adalah 51. Biasanya untuk soalan macam ni memang akan dapat J1 je. Tak akan dapat markah untuk langkah kerja. Jadi tak perlu nak cari cerapan macam ni. Terus boleh beri jawab susun dan tengok apa yang berada di tengah. So kita dapat median untuk markah pelajar B adalah 51. Dan akhir sekali cara nak dapatkan mode. Mode ialah cerapan yang paling kerap muncul dalam suatu set data. Okey, mempunyai data yang paling tinggi. Jadi kalau kita tengok untuk contoh 1.6, 6 ada banyak kan? 1, 2, 3. Jadi 6. Tapi untuk yang kedua, kalau awak perhatikan, 1 ada berapa ni? 1 ada 1, 2, 3. 2 ada 1, 2, 3. 3 ada 1, 2, 3. 4 pun ada
4 ada 3 juga. 5 pun ada 3. Jadi, disebabkan semua data kekerapan dia sama. 1 ada 3, 2 ada 3, 3 ada 3, 4 ada 3, 5 ada 3. So, kita katakan tiada mood. Okey. Dan untuk soalan 3, 4 dan 5. Okey, cuba cari mood. Saya tengok, awak tahu tak? Mana yang ada mood, mana yang tiada mood. And then submit your answer to the Google Classroom. Juga selesaikan latihan 1.4. Dapatkan min, mode, median. Pagi-pagi ni kita buat latihan sikit. Okey? Rajin-rajinkan tekan kalkulator. Okey? Terima kasih.